Okay, so untuk paper faham, soalan nombor 4, okay, kamu kena identify which one yang hyper, which one yang hypo. So yang hypo mana? Distilled water. Okay, distilled water yang hypo. Okay, hyper is sucrose. So hypo, water potential high, so water akan diffuse into yang hyper ni lah. Soalan dia tanya pasal Viskin tube ni. Okay, soalan dia, which graph represent the changes in the mass of Viskin tubing after 1 hour, so that kita tahu dia punya mass dia akan increase lah sebab water masuk Dia akan menyebabkan kalau increase, graf menaik lah. So jawapan yang ini dengan ini memang tak boleh lah. So either ini dengan ni. Okay, yang mana betul? B atau D? D Ambil seorang je kan dalam kelas ni. Orang lain ni mana ni? Ada. Ada Kenapa B ke D kan? Memang dia tak akan menurun lah. Dia akan flat, di mana kat sini kita kata dia dah reach to the dynamic equilibrium. Okay, dah sampai keadaan yang dynamic equilibrium, di mana kedua-dua kawasan nanti isotonic to each other. D Okay, cikgu terus je. Okay, nombor 6 ramai salah, tapi cikgu rasa nombor 6 kamu tak tengok perkataan before ni. First identify dulu, M-phase yang ini adalah peringkat apa ni? Telophase 1. Okay, telophase 1. Okay, so dia kata before telophase 1 iaitu anaphase 1 lah. So ramai yang jawab prophase 2. Salah lah sebab dia nak sebelum. So sebelum anaphase 1. Make sure tengok dia nak before ke dia nak after. Okay, hati-hati soalan dia kadang-kadang dia kelirukan daripada yang kamu dah biasa, after tiba-tiba terkeluar pula before, jadi dah sayanglah markah kat situ sebabkan tak baca soalan hati-hati. Dia tanya cell P ni. Okay, ni cerita pasal blood clotting. Okay, question 15. So dia ada tunjuk kat sini ada cell, dia clump kat sini iaitu cell P. So clump together and release chemical. Okay. So ini dia tanya sel P adalah apa? Okay, ada red blood cell ke? Bukan. Iaitu? Platelet. Platelet. Okay. Platelet ni kalau dalam mechanism blood clotting ni, platelet ni yang peringkat yang mana? Pertengahan ke? Hujung ke? Macam mana? Awal kan cikgu? Awal. Ya, betul. Platelet yang first kali, sebab tu bila kita sebut function of platelet ni, dia memang function dalam blood clotting. Tapi platelet ni dia temporary je. Dia orang kata kalau tampal tak kuat lah. Yang paling kuat sekali mesti ada bantuan daripada red blood cell ni. Platelet dulu kalau ada luka, platelet yang dulu akan pergi. Dia yang first akan react. So dia akan release satu chemical. Siapa ingat nama chemical ni? Yang thrombokinase tu ke? Yes, very good. Okay, thrombokinase. So apa thrombokinase ni buat? Dia akan convert Prothrombin. Okay, very good. Prothrombin. Okay, dia akan activate menjadi thrombin. Okay, lepas tu thrombin ni pula dia akan tukarkan apa kepada apa pula? Fibrinogen to fibrin. Okay, very good. Okay, fibrinogen to fibrin. So bila ada fibrin ni dia act as a glue lah. Fibrin ni yang dia akan trap the red blood cell. Okay, red blood cell yang last sekali yang kita kata yang kuat sekali lah. Kalau tampalan yang kuat ni red blood cell yang paling kuat. Tampalan mahal dia red blood cell lah. Kalau tampal murah platelet. So 15 jawapan dia. Yang atas sekali tu platelet. Okay, 16 ni dia confusing sikit tapi ni sebenarnya soalan basic je. Yang mana terlibat dalam second line of defense. So second line of defense adalah terkenal dengan mekanisme yang apa? Phagocytosis. Okay, phagocytosis. Okay, phagocytosis yang popular ada dua lah, neutrophil and monocyte. So both ni daripada kumpulan white blood cell yang berbeza. Satu daripada agranulocyte yang tak ada granule, satu lagi daripada granulocyte. Monocyte yang agranul, tapi bentuk dia bukan macam ni, ni lymphocyte. Lymphocyte adalah agranulocyte yang bentuk dia macam ni lah. Okay, neutrophil ni, yang which one? So neutrophil ni dia mesti ada dalam loop dia dalam 2 hingga 5 loop lah, lebih kurang macam tu. Kalau 2 loop saja macam ni, yang ni dipanggil eosinophil. Okay, neutrophil yang this one
Yang ni macam nak hampir rupa neutrophil ni, tapi C ni lebih tepat lah. Dia punya cuping tu lagi nampak kurus macam tu. Dia punya bercuping-cuping tu lagi nampak. Yang ni cuping dia tebal. Setelah diperhatikan, cikgu pun hampir-hampir macam nak nampak B, tapi C tu lagi clear nampak seperti neutrophil. B tu dia random juga ke itu like Tak ada. Macam tak ada yang spesifik mana-mana kan. Cikgu pun ada tadi belik-belik buku kan. B tu dia macam nak kata dia tak loop, dia macam loop juga. Kalau tak ada jawapan C tu memang kita boleh jawab B untuk neutrophil, tapi C tu lebih menyamai lah bentuk neutrophil. So soalan ni kalau dia menghafal sikit lah, kalau tak hafal tu bismillah, hentam je lah. Okay, so kita teruskan. 20 ni, yang ni dia cerita pasal student tu dia dah lari kan, dia run in 100 meter race. Lepas tu dia dah rehat, dia rested for 30 minit. Lepas tu dia masuk ke tempat yang beraircon pula. Okay, so yang mana yang sesuai dengan dia punya sweat gland and blood capillary after 30 minit. Okay, so kalau kita tengok, sebab lepas 30 minit maksudnya dalam keadaan rest lah. Dia dalam keadaan rest. Kalau dalam keadaan biasa mestilah sweat gland dah less active. Lepas tu dia punya blood capillary dalam bentuk vasodilation. Kalau rest memang biasanya kebiasaannya vasodilation lah, dia macam relax lah, dia punya blood capillary tu dalam bentuk keadaan tenang. Tetapi masalahnya sekarang ni dia dah rest tetapi dia duduk pula kat tempat yang sejuk. Dia duduk pula dekat aircon. Jadi at that time blood capillary dia akan constrict lah sebab dia nak avoid heat loss. So yang ni sebenarnya sebabkan dia rest plus cold temperature. So rest dengan cold temperature dia lebih sesuai yang this one. Blood capillary dia akan constrict untuk prevent blood loss, to prevent heat loss. Okay, so jawapan B 24 sikit je lah ni. Involved in photosynthesis, epidermis langsung tidak ada kloroplas ya. Jadi epidermis tidak terlibat langsung dalam fotosintesis. Tak kisahlah dia upper epidermis ke lower epidermis ke, both dia tidak terlibat dalam fotosintesis. So memang dah pangkah lah. So sekarang ni pilihan antara parent, scleron dengan collenchyma. So antara parent, sclerenchyma dengan collenchyma ni yang kita kategorikan semua ni dah matured tissue tau. Tisu-tisu yang dah matang. Okay, tetapi dia di peringkat lah kematangan dia tu, parenchyma dulu, collenchyma, sclerenchyma. So sclerenchyma ni yang paling tua, sometimes sclerenchyma dia boleh jadi ada dead cell juga ataupun dead tissue kat situ. So sclerenchyma ni dah tua sangat. So dia pun dah tak ada dah menjalankan fotosintesis, dah tak ada dah kloroplas kat dia sebab dia lebih kepada sokongan dia pada plant, lebih pada support system. Okay, tadi peringkat dia kata parenchyma dulu ke collenchyma, sclerenchyma. So collenchyma ni dia sebelum sclerenchyma, so dia ada yang masih ada kloroplas, ada yang dah tak ada. So dia half-half. Some of collenchyma boleh jalankan fotosintesis, but some of collenchyma dah tak jalankan fotosintesis. Jadi kalau kita nak kata soalan ni tak sesuai lah collenchyma. Parenchyma yes. Okay, semua parenchyma masih ada lagi kloroplas, so dia carry out photosynthesis. Teruskan lagi. Which cell contain a high density of chloroplast? Okay, first epidermis, pangkah lah. Cikgu dah kata epidermis memang pangkah. Okay, yang atas ni apa nama Q ni? Siapa ingat nama dia? Palisade mesophyll cell. Okay, very good. Okay, palisade mesophyll ya. Palisade. Okay. Apa nama yang R pula? Spongy. Spongy. Okay, spongy mesophyll. Okay, so ini ada dua-dua ni memang ada kloroplas. Okay, tinggal yang S ni. S tu tisu apa tu? Guard cell. Okay, guard cell ke lower epidermis? Sebab dia punya guard cell dengan lower epidermis tu di satu baris sebenarnya. Macam tu kan? Dia macam tu kan? Tapi kalau guard cell ni, kalau pandangan daripada cross section macam tu, guard cell ni dia nampak kecil je macam ni. Tapi kalau kita tengok daripada pandangan bawah dia, baru kita nampak guard cell tu dia ada macam dia punya bentuk dia tu lah kan.
Okay, so yang S ni sebenarnya adalah lower epidermis, bukan gut cell. Macam ni cukup besar kan ya? Yang ni gut cell ni. Kalau gut cell ni dia ada kloroplas. Gut cell memang ada kloroplas. Tetapi kalau dia adalah lower epidermis, dia tidak ada kloroplas. So gambar yang S tu di sebelah-sebelah je. Tapi S tu sebenarnya adalah lower epidermis, maka S pun tidak ada kloroplas. So jawapan kat sini adalah Q dan R lah. Q dan R, B Phytoremediation, water hyacinth dia absorb chromium ya kat sini. So ini sepatutnya chromium berkurangan lah ni. Tapi ramai yang dijawab water condition after 2 weeks ideal to fish to live. So sebenarnya dia nakkan kesimpulan daripada eksperimen yang ada pada diagram je lah. So kita baca yang direct je. Chromium compound is decreasing. Okay. Yang ni 32 ni yang breed to each other produce new offspring kan, dia punya kumpulan tu kan. Yang bawah sekali kan species. Atas species kan genus. Genus ni dia tak, kalau dia lain species dia tak boleh dia tak boleh reproduce. Separuh boleh, separuh tak boleh. Kalau dia same genus but different species, sometimes macam cikgu tengok jenis-jenis ular ada yang dia boleh tapi ada yang tak boleh. Jadi tak boleh lah, kita tak terima lah dia boleh produce new offspring in a normal condition. Biasanya mesti species yang sama juga. Same species baru dia boleh produce new offspring. Okay, so 32 jawapan di species. Okay, yang ini gamete yang dihasilkan daripada, yang ni kita panggil dihybrid sebab dia concern tentang dua karakteristik. So karakteristik kat sini untuk flower colour dengan flower position. So gamete yang boleh terhasil dia mesti tarik lah. Dia mesti yang ni ditarik dengan ni. So dapat R, Y. Lepas tu yang ni pula dia boleh juga dengan yang ni. So R, Y kecil. Lepas tu yang ini pula. R kecil dengan Y besar. Last sekali R kecil dengan Y kecil. So jawapan dia C lah dia boleh jadi semua kemungkinan yang ada dekat situ lah. Dia boleh jadi pair. So dalam masa less than half an hour kita dah selesai satu paper, iaitu paper Pahang. Okay, kita nak boleh ke kalau saya nak tanya question number 35? 35, okay boleh. How do we know berapa banyak population dia? Macam kalau dia punya jawapan 120 kan? Macam mana kita nak tahu it's 120? Dia punya formula dia, tangkapan pertama catch yang 1, semua total yang pertama, okay, darabkan dengan tangkapan yang kedua semua sekali. Okay, catch yang number 2 semua sekali. So kat sini 30 lah. Okay, over dengan yang bertanda sahaja. Yang mark in second capture. Okay, so kat sini 40 times. Okay, tangkapan yang kedua total semua sekali So 30 over yang mark sahaja. 10 lah. So jawapan dia 120. Okay. Thank you cikgu. Yang atas ni total first capture dengan total second capture. Dia memang akan buat kamu confuse macam ni, biasalah. Dia akan asingkan yang second capture tu pada 2. Sebenarnya kena tambahkan sebab atas ni total yang pertama dan juga total yang kedua. Lepas tu baru bahagikan yang bertanda saja. Yang bertanda mark ni lah. Okay. Kita dah boleh pindah ke negeri 9 Boleh Boleh. Okay, so kita pergi negeri 9. Negeri 9 ni banyak isu sikit. Soalan pertama tak ada masalah. Okay, soalan nombor 2. Yang sini W adalah organ. So maybe kamu macam antara yakin tak yakin lagi lah. Apa yang termasuk dalam kumpulan organ, apa yang masuk dalam kumpulan tisu. Okay, ovum dalam kumpulan sel.
muscle dia boleh duduk dalam sel, dia boleh duduk dalam tisu. Tapi kalau dia bagi general macam ni, so muscle dalam tisu lah. Okay, bone dalam tisu. Kumpulan-kumpulan bone macam cartilage, tendon, ligament, dia semua duduk dalam tisu Okay, organ ni skin je lah kat sini. Apa lagi contoh lain organ lain yang kamu tahu? Heart. Heart, itu je lah kan. Heart lagi, lung, stomach, semua tu duduk dalam organ. Okay, so itu je lah. Okay, lagi satu kamu jangan terkejut, yang termasuk dalam kumpulan tisu termasuk juga blood Dia panggil blood tissue sebab dalam blood ni dia ada banyak jenis sel. Dia ada white blood cell, red blood cell, platelet. So blood pun duduk dalam kumpulan tisu. Ni. Okay, soalan nombor 3 ni memang ramai yang salah. So kita tengok dulu. Yang pertama kamu kena tengok ada 2 jenis larutan kat sini. So kita kenal pasti yang mana hyper, yang mana hypo. So hyper yang A ke atau B? hyper. Okay, ni hyper Yang ni hypo. So bila hypo dia water potential high. Water potential high, jadi dia ada tendensi untuk water molecule tu bergerak lah ke tempat lain ataupun keluar. So yang ni water potential low, water tu dia akan duduk kat situ lah. Okay, kita tengok dekat sini ada selectively permeable membrane. So dalam lab, selectively permeable membrane ni dia boleh guna ada membrane tertentu ataupun dia boleh juga gantikan dengan Whisking tube. Okay, dia punya konsep ni sama macam plasma membrane. Okay, dia hanya benarkan certain substances sahaja yang pass through. So kalau dalam kes macam ni, kita tengok dulu dia punya soalan dia. Which of the following statement is true after dynamic equilibrium is achieved? Selepas dah ada dynamic equilibrium maksudnya dah ada pergerakan water kat situ dan dah capai kedua-dua belah, dah jadi isotonic. Okay, so sekarang ni yang pertama ni, the solute molecule diffuse from sucrose solution into the one sucrose solution. Okay, siapa kata yang ni betul? Solute molecule tu apa dalam kes ni? Sucrose. Sucrose. Okay, siapa kata yang nombor 1 ni betul? Solute molecule diffuse daripada 5% to 1% sucrose solution. Okay, siapa kata betul? Angkat tangan. Okay. Makin ramai dia tengok kawan jawab, dia pun yakin lah. Okay, boleh turun tangan. Siapa kata tak boleh? Solute molecule ni tak boleh bergerak. Ramai juga. Okay, kita tanya. Mirisha. Mirisha kenapa kata tak boleh? Sebab yang tu water je kan cikgu boleh pergi, sucrose tak boleh. Kenapa sucrose tak boleh? Sebab dia large, the size dia besar. Okay, itu reason ya. Okay, so jawapan dia group yang kedua lah betul, tak boleh Okay, jap. Faiz, apa yang boleh? Kalau boleh, solute apa yang contoh yang boleh? Yang saya tahu water molecule dia boleh lalu. Okay, kalau cikgu kata konsep dia sama dengan plasma membrane? Carbon dioxide, oxygen. Apa lagi yang boleh masuk dalam sel? Lipid soluble molecules. Lagi? How cellular respiration occurs? Mesti ada apa? Oxygen. Glucose. Apa lagi? Benda penting. Sekejap. Kalau selective permeable membrane, boleh kata ada carrier protein dengan channel protein. Yes. Kita boleh kata dia adapt exactly sama seperti plasma membrane punya structure. So boleh kata glucose, amino acid semua tu lah. Yes. Kalau kat sini dia tukar ke glucose, yes, dia boleh pass through. So kamu kena hati-hati. Kamu tengok dia punya solution tu apa. Okay, thank you Faiz. Kalau kat sini glucose, yes. Jawapan A ni betul. Tetapi ini adalah sucrose, so kita tahu sucrose adalah complex molecule ataupun large molecule. So they cannot pass through the plasma membrane lah kat sini. Plasma membrane tu cikgu sebut tu sebenarnya dia punya secara simbolik dia lah. Yang sebenarnya kita gunakan satu membrane yang menyamai dengan plasma membrane. So sekarang ni sucrose akan maintain kat sini tau. Sucrose akan duduk sini, tak boleh bergerak sebab dia ada penghalang kat sini. Jadi water sahaja yang boleh bergerak. So water akan pergi daripada B ke A. Kat sini dia kata yang B ni water molecule diffuse into both arm at the same rate. Yes, sebab lepas dah capai equilibrium memang dia punya pergerakan water dia keluar dan masuk sama. Okay, the osmotic pressure of sucrose
solution, jawapan nombor 3 ni in arm A is higher than arm B. Sepatutnya dah sama ya, dah equilibrium, dah tak ada dah osmotic pressure high ke low kat mana-mana. Both osmotic pressure are the same. Okay, nombor 1 salah, nombor 3 salah. Okay, so kita tengok nombor 4, betul ke? The level of sucrose solution in arm A is higher than level of sucrose solution in arm B. Okay, disebabkan perbezaan water potential tadi dan disebabkan juga sucrose tak boleh pass through dekat sini, maka water yang akan pergi ke sana. So dia akan jadi tinggilah kat sini. Okay, kat sini dia akan jadi rendah. So later on dia punya concentration of solution dekat both arm tu samalah sebab water dah lebih ke arah A, so nanti dia akan jadi equal. So yang jawapan untuk number 4 ni betul ya, dia akan naik ke atas. Okay, so jawapan kat sini adalah 2 dengan 4, iaitu C. Okay, so sorry cikgu nak kaitkan sikit kat sini. That's why kita kena ada digestion process. Okay, sebabkan kalau sucrose, kita makan sucrose tapi kalau tidak ada digestion process, sucrose tu akan duduk je kat dalam kita punya small intestine, large intestine, keluar macam tu. Jadi dia mesti ada digestion, that's why dia akan menjadikan sucrose ni menjadi glucose, the smallest, baru dia boleh masuk dekat semua plasma membrane yang ada dekat dalam body kamu. Soalan nombor 5 tak ada apalah. Soalan nombor 5 kamu kena hati-hati ya, tengok jenis kotoran. Enzim yang digunakan adalah bergantung pada jenis kotoran yang diberikan. So kat sini blood stain, so kita punya kotoran adalah kumpulan protein. Maka kita punya enzim adalah protease. Dan paling ideal adalah in body temperature. So jawapan dia adalah B. Kalau kotoran dia adalah oil stain, kita guna lipase lah. Tapi pernah juga kotoran dia adalah starch stain. Starch stain nak guna apa? Amylase. Okay, kalau starch stain diguna amylase. So memang ada, semua benda ni ada guna. Bukan dalam soalan bio je, maksudnya application dia memang ada. Ada yang guna amylase, ada yang guna protease, ada yang guna lipase. Dia depend kepada industri tu dia nak gunakan apa untuk cuci lah sesuatu benda. Okay, yang ini dah macam kamu punya paper trial hari tu ya. Okay, ini adalah anaphase 1. So anaphase 1 tujuan dia nak jadikan half ya, daripada 4 jadi 2. So kat sini jawapan dia A. Okay, untuk anaphase 1 penting berlakunya pemisahan. Tu cikgu hari tu bising kan kamu sebut dia punya anaphase 1 ni, kamu kata behavior of chromosome. Yang apa yang cikgu bising itu? Kamu sebut kata kromosom tu dia pull away. Dia bukan kita nak cerita pasal pull away tu, kita nak cerita pasal separate tu. Daripada 4 dia separate jadi 2. That's why dia akan jadi the number of chromosome in daughter cell reduce kepada half sebab satu sel dapat separuh, satu sel dapat separuh. Okay, nombor 10. Cuma saja je lah cikgu nak tanya kot ni. Yang ni soalan-soalan macam ni dia suka masuk dalam essay ya. Soalan-soalan pasal nutrition, dia sukalah tanya dalam essay. Jadi kalau lagi banyak info yang kamu tahu, lagi banyaklah point yang kamu boleh letak dalam essay tu. So dikata kat sini apa pinggan sihat Malaysia, apa nama orang panggil ni pinggan sihat Malaysia ni? Suku-suku separuh. Okay, suku-suku separuh. Suku-suku separuh. So nanti kalau dalam essay bolehlah letak pinggan sihat Malaysia call as suku-suku separuh. Apa yang suku? Karbohidrat suku, protein suku, separuh lagi apa? Sayur. Sayur tu kumpulan apa tu? Oh, vitamin. Kumpulan vitamin and fiber. Sini kita tengok D lah yang paling sesuai. So yang ni kan kita punya Kementerian Kesihatan sendiri yang lancarkan. So macam terlampau ramai sangat kita punya kena obesity ya. Even dalam usia muda pun dah kena obesity. Tapi sebenarnya suku-suku separuh ni tak sesuai untuk budak-budak yang membesar. Growing children semua tak sesuai lah sebab they need carbohydrate dengan protein. Sebab dia orang punya growth tu masih lagi faster rate ya. So bila dah masuk peringkat adult, dah boleh dah apply suku-suku separuh. Kamu pun tak lama lagi nak adult dah ni. 21 lah dah start lah suku-suku separuh. Lebihkan makan buah, lebihkan makan sayur, kurangkan nasi dan juga ayam ke ikan ke macam itulah. Soalan 13 ni, the newborn
baby has to be vaccinated following the immunization program. Okay, so dia kata important of immunization. Tak kamu rasa macam pelik jawapan dia ni? Dia cakap all. Kan? Cikgu pun rasa sebenarnya jawapan dia ni A, B, C kurang tepat sebab dia ada perkataan all. Sebenarnya not all ya, not all contagious disease, kita katakan certain lah, certain contagious disease. Sini tapi kalau kita abaikan all tu, jawapan paling tepat dia adalah B lah ya. The antibody can be increased to fight certain contagious disease. So yang A ni pun sebenarnya betul tau. Tapi sebab dia peringkat baby, dia still not protected. Sebab dia ada peringkat lagi nak kena first dose, second dose, even ada third dose. Jadi peringkat baby ni dia still not protected. Dia hanya half protected. So yang ni kita hanya kata antibody sahaja yang akan di-increase ya. Sebenarnya A tu pun betul juga. Cuma untuk peringkat baby tak sesuai untuk A. Soal 14 ni pun problem jawab dia punya. Okay ya. So kita cerita pasal antibiotik kan, kalau kamu dapat antibiotik kalau kamu demam, kamu pergi kat klinik, doktor mesti kata makan antibiotik ni sampai habis. So biasalah ayat tu kamu dengar kan. Tapi pernah tak kamu tanya doktor, kenapa nak kena habiskan doktor? Kamu rasa kenapa? Untuk kill all the bacteria or something. Okay. Kalau tak habis, nanti our badan macam dah immune with that antibiotic, so it won't work. Okay, so jawapan tu semua betul. Bila kita tak makan antibiotik sampai habis, so the bacteria dalam our body tu dia not fully destroy, ataupun kita katakan body kita not fully heal lah. Dia ada lagi bakteria yang remain. Itulah sebabnya dia suruh habiskan tau. Okay, tapi bila kamu tak habiskan, bakteria tu ada lagi. Jadi kamu boleh kena lagi sekali lah penyakit yang sama sebab sebenarnya kamu makan tak habis, jadi bakteria tu ada je lah. Dia tak mati pun. Tapi sebenarnya sometimes doktor dia bagi balik semula daripada awal. Okay, that's why sebenarnya jawapan A ni macam hampir betul tau. Ali has be treated with the same antibiotic with the same dose if he get the same disease in the future. So A ni sebenarnya boleh betul. Kalau dia kena makan 5 hari, kamu makan yang first tu 2 hari, lepas tu kamu tinggalkan, sakit balik. Jadi doktor balik, okay ulang balik semula 5 hari. So ini pun boleh betul. Tetapi sebenarnya soalan ni dia nak tackle kamu dengan antibiotic resistant ya. Dia nak tackle yang ni sebab ni ada dalam textbook. So kalau kamu ada baca dalam textbook tu, dia ada satu keadaan di mana bakteria tu bila kita kasih dia pada antibiotik dan antibiotik tu tak penuh pula dos dia, so dia kena half je antibiotik tu, jadi dia boleh jadi antibiotik resistant. Maksudnya dia dah immune kepada antibiotik tersebut. So bila dia immune, masalah dia ni lah jawapannya ni. Sebenarnya tak boleh bagi higher dose. Sebenarnya bila dia immune kamu kena kasih different antibiotik sebenarnya ni. Jadi tak boleh kasih antibiotik yang sama sebab dia dah immune dengan antibiotik yang tu. Jadi soalan ni sebenarnya pun ada masalah tapi since sebab dia tak ada tulis different antibiotic, ni same antibiotik. Yang nombor 2 ni pun same antibiotik. Ni pun same antibiotik. Jadi kalau dia nak tackle with the antibiotic resistant ni, sebenarnya dia kena tukar antibiotik yang stronger, yang lebih kuat. Dia bukan naikkan dos. Tapi maybe yang buat soalan ni dia tak alert pasal tu, dia maybe nak kamu jawab B kot. The same antibiotic higher dose. Maksudnya kita nak katakan dia dah kena antibiotic resistant, maka tingkatkan dos. Sebenarnya bukan tingkatkan dos, sebenarnya guna antibiotik yang lebih kuat. Macam tu. Faham ke ni? Faham. Faham ya? Faham. Ya. Ya? Kalau lower dose and higher dose tu ikut like badan sendiri ke apa? Dos dia sama je kan. Tapi kalau umur kan, kalau ikut umur baby ke apa, dia ikut berat macam tu. Tapi kalau macam kita adult ni biasanya sama je. Okay? So kita anggap B betul walaupun tak sepenuhnya betul Dia nak tackle kamu antibiotik resistant. Sama juga kes yang cikgu kata, antibiotik jangan buang dalam sinki, jangan buang dalam tong sampah sebab dia boleh juga akan menjadikan bakteria tu mutant yang ada kat sekitaran mutant. So kita kena deal pula dengan, kena buat pula antibiotik lain yang lebih kuat untuk strain yang lebih kuat sebab dia dah mutant dengan antibiotik yang kamu dah sepah-sepahkan dekat surrounding kamu. Okay, so either kamu makan, kalau tak habis makan, pulangkan balik dekat mana-mana farmasi yang dia boleh dispose drug dengan antibiotik. Okay, so itu adalah isu dengan soalan nombor 14. Tapi cikgu harap kamu dapat tangkaplah dia punya topik yang kita nak bincangkan pasal antibiotik resistant ni. Okay, 16 ni kena jaga-jaga sikit. Okay, 16 ni dia nampak macam diabetes insipidus. Okay, kalau kamu tengok simptom-simptom,
Mr. Y, dia ada urinates frequently dengan always feel thirsty. So yang ni dia hampir sama dengan diabetes insipidus, sebab kita tahu diabetes insipidus ni dia masalah dengan ADH kan. So bila masalah dengan ADH dia akan less secreted, so water reabsorb akan jadi less, so dia akan urinate more. So itu adalah diabetes insipidus. Tapi kat sini dia ada simptom yang ini ni, wound heal much slower. Okay, so yang ini sebenarnya jawapan dia adalah diabetes mellitus. Kalau kamu tengok dalam buku, diabetes mellitus ni semua ni ada simptom dia. Memang kalau orang diabetes dia akan kerap urinate, dia akan always feel thirsty, dia akan kena blurred vision dan juga wound heal much slower. So memang semua tu simptom tu tepat untuk diabetes mellitus. Tapi kalau untuk diabetes insipidus, poin pertama dan kedua je. Okay, kerap kencing, feel thirsty, easily dehydrated. Itu diabetes insipidus. Okay? Okay ke ni? Tapi yang masih lagi segar mendengar cikgu punya penerangan, cuba angkat tangan sikit. Okay, Alhamdulillah ramai lagi. Okay, thank you semua. Okay, boleh turun tangan. Okay, kita teruskan. So nombor 20 ni pun ramai yang tak jawab dengan betul ya. Okay, so kita tengok dulu, ini adalah graph show the secretion of two types of hormone during the female menstrual cycle. So dia ada dua line graph. So ada hormon S dengan hormon T. So hormon S ni hormon apa? Estrogen, Estrogen. Okay, estrogen. T? progesterone. Progesterone. Kita balik kepada ni ya. Kepada bentuk graf yang asal. Bentuk graf yang asal dia sepatutnya ada 4 hormon lah. So yang pertama adalah hormon yang mula-mula sekali keluar, iaitu hormon yang dia kat sini, dia tinggi sikit kat sini je macam tu. Ini adalah hormon FSH. Okay, FSH kata kunci dia follicle. Okay, dia grow the follicle inside of ovary. Okay, ini graf pertama. Graf kedua, estrogen ni dia repair. Okay, ambil keyword je, estrogen repair. Okay, graf ketiga, dia dekat tengah-tengah ni dia naik tiba-tiba. Ada satu graf dia akan naik tiba-tiba dekat 14 sahaja. Okay, yang itu adalah LH. LH keyword dia apa? Ovulation. Dah. Ovulation. Okay, the last one yang tinggi yang hormon T ni lah. Hormon T ni adalah progesterone ya. Okay, progesterone dia punya keyword dia adalah thicken. Okay. So kamu hafal keyword, daripada keyword tu kamu kembangkan kamu punya isi. So kat sini kita tahu adalah estrogen, S dengan T adalah progesterone ya. Dua ni. So kat sini yang pertama, a rise in the level of hormone S heal and repair the endometrium lining. Okay, betul lah ni? Sebab cikgu dah kata estrogen keyword dia adalah repair. Okay, betul so correct. Yang kedua, a drop in level of hormone S induce the drop in level of hormone T. Okay, yang ini dia kurang tepat walaupun sebenarnya di hujung menstrual cycle, dekat peringkat yang sini dah hampir nak masuk ke new cycle kat sini, memang estrogen dengan progesterone dua-dua akan jadi low. Tetapi dia punya word kat sini yang masalahnya dia kata the drop in level of hormone S induce a drop in level of hormone T. Sebenarnya tak Yang induce the drop of hormone T ni adalah LH. A drop in level of LH induce a drop level of progesterone, iaitu hormon T. Nombor 2 ni salah. Okay, a drop in level of hormone T stimulate menstruation. Betul ke? Progesterone tak ada akan menyebabkan period. Betul ke? Okay, so betul. Okay. So yang last sekali, the rise of level of hormone T stimulate ovulation. Memang taklah sebab T ni adalah progesterone, dia punya keyword dia adalah thicken bukan ovulation. So thicken the endometrium. So jawapan yang last sekali pun salah. So jawapan yang betul 1 dan 3 D lah. So cikgu memang harap sangatlah kamu tak ada masalah dah dengan nama-nama hormon dan juga susunan dia dan juga role of setiap hormon tu. Okay, 22. Jawapan dia B Okay, so peringkat A ni, peringkat germination. Okay, ni adalah cerita pasal plant Plant kita tahu ada 3 jenis growth curve. Satu yang kita panggil sebagai annual plant. Dia growth curve dia macam ni.
Yang kedua biennial plant. Biennial dia ada lengkuk macam ni dia naik, dia turun kejap, dia naik balik. Itu biennial Okay, last one kita ada perennial plant. So perennial plant ni dia naik je. Ni yang boleh hidup sampai berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. So dia naik je. Tapi sebenarnya walaupun dia naik, setiap naik tu dia ada macam tu lah. Ini perennial plant. Yang ni kenapa ni? Kenapa dia bentuk macam gelombang-gelombang ni? Siapa tahu kenapa ni? Kenapa bentuk? Sebab ada season. Okay, very good. Okay, sebab adanya season yang dia faster rate in growth, dia ada season yang dia slower rate in growth. Dia jadi macam tu sebabkan season tapi dia keep on grow je lah. Tapi untuk annual plant, dia grow and die. Tapi dia ada peringkat lah, germination masa ni dia tak ada leaves lagi, jadi dia gunakan cotyledon dia untuk buat makanan. At this stage pada peringkat A ni dia baru nak tumbuh leaves dengan root. Dan lepas tu dah ada leaves, barulah peringkat nombor 2 ni dia boleh jalankan fotosintesis. Okay, so C ni dah matured dia dah peringkat matang. Okay, so dia macam dari segi dia punya growth rate dia dah constant. Dia dah besar tahap tu je, dia tak boleh besar lagi dah. Okay, dan D ni peringkat penuaan lah, aging dia dah start shedding the leaf, dah nak hampir matilah macam tu. Okay, so yang jawapan yang ni yang manakah carry out photosynthesis? Yang B lah Okay, soalan nombor 23 ni. So ini adalah condition of stomata, di mana kat sini kita nampaklah stomata dia open So bila stomata open, okay, kita kena tahu pada peringkat tu kebiasaannya dia punya gut cell terjit. Okay, bila dia terjit maksudnya dia contain high water. Okay, siapa tahu kenapa dia contain high water? Kenapa jadi high water pada waktu tu? Dengan rate of photosynthesis kot. Rate of photosynthesis high ke low? High. High, okay. So sebenarnya dia punya high water content dia high disebabkan rate of photosynthesis high. So bila photosynthesis high, glukos dihasilkan lebih banyak. Pada masa yang sama, fotosintesis ni dia ada kait juga dengan potassium ion. So potassium ion pun akan masuk lebih banyak dekat sini. So bila jadi macam tu, dekat sini dia jadi low water potential. Maka dia memerlukan lebih water daripada persekitaran dia untuk seimbangkan balik lah. Okay. So that's why bila water pula masuk, dia follow glucose tadi, dia follow potassium ion tadi. Bila water masuk banyak, that's why dia jadi terjit. So dia akan jadi dalam bentuk open. Okay, so dalam keadaan macam ni, dia ada dua sebenarnya tahu. Untuk stomata opening, dia ada dua sebenarnya. Satu, kamu kena concern dengan photosynthesis rate. Okay, kalau high, dia akan open. Satu lagi tadi, okay, transpiration rate. Okay, so kat sini kita tengoklah dia punya yang mana condition menyebabkan dia dalam keadaan terbuka. High intensity of light, yes, sebab dia relate dengan photosynthesis. Bila high intensity of light, photosynthesis rate akan menjadi high juga. Okay, jadi dia akan jadi open lah. So dia kait dengan photosynthesis. Sebab tu tadi Jok kata kamu kena concern dua proses ni. Satu proses photosynthesis, satu proses transpiration. Okay, high air humidity. Yang ni dia kait dengan photosynthesis ke transpiration? Transpiration rate. Transpiration rate. Transpiration rate akan jadi low ke high kalau high air humidity? Low. Low. Okay, so ni tak boleh lah sebab kalau high air humidity dia akan jadi close. Okay, yang ini high concentration of carbon dioxide in atmosphere, dia berkait dengan photosynthesis. So photosynthesis rate akan jadi tinggi. So yes, disebabkan high glucose, water akan masuk, dia akan jadi terjit, dia akan jadi open. Okay, so oksigen tak ada kena mengena lah sebab oksigen dia berkait dengan respiration. So tak ada kena mengena juga. So jawapan dia satu nanti. Okay, ada nak tanya tak yang pasal ni? Tak ada kau juga. Tak ada kot. Okay. Dah, jangan lupa ambil note. Benda ni bukan kita nak study berkali-kali. Orang kata study sekali je. Tak payah nanti lepas ni nak ulang balik benda yang sama. Apa-apa yang ada tu kamu gunakan semua deria yang kamu ada. Tangan, mata, telinga.
tangan tulis, mata tengok, semua tu guna so that dah boleh study seteruslah. Sekarang ni pun tak ada. Ni pun tak ada. Ramai betul Dan cikgu impress juga yang ni. Cikgu impress soalan nombor 28 ni. Hampir semua betul. Sebab hari tu kan soalan ni kita ada discuss kat dalam untuk Aurora lah. Ada discuss dalam kelas kan. Yang ni ramai yang kat soalan ni tak berapa betul. Tapi tiba-tiba dah hampir semua betul. Jadi baguslah. Nibula pun ramai betul juga. So bagus Yang ni betul. Cikgu tak ulang lah. Yang ni pun ramai betul juga. Oh bagus ni. Memang kamu study betul pasal double fertilization. Sini pun ramai betul. So, cikgu tak ulang Cikgu tak bincang lah sebab ramai betul yang ni Ni kita study sikit lah pasal kuadrat sampling ni. Sampling soalan nombor 32 Okay, so ni cerita pasal kuadrat sampling. Ada berapa jenis pengiraan dalam kuadrat sampling ni? Siapa ingat? 3 jenis kan cikgu? 3 jenis, betul. Kita ada 3 jenis pengiraan dalam kuadrat sampling. So kamu kena tahu 3-3 sekali. Okay, yang pertama kira frekuensi. Okay, yang kedua Density. Satu lagi Population. Coverage area coverage. Area coverage. Sebenarnya senang je kiraannya ni, cuma kamu kena tahu dia yang mana satu. Okay, sekiranya frekuensi, kamu kira bilangan kuadrat. Kira kuadrat yang ada plan tu. Okay, density kita kira apa? Kira pokok. Yang frekuensi tadi kamu kira bilangan kuadrat yang ada plan. Okay, density kamu kira berapa banyak pokok yang ada. Okay, area coverage kamu kira area lah. Dia senang faham. Okay, area coverage kamu kira bahagian area ni. Okay, kalau kita tengok kat dalam soalan ni. Okay, dia tanya frekuensi Frekuensi kira kuadrat. Kamu kira lah berapa banyak kuadrat yang ada plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kuadrat semuanya. So 6 kuadrat daripada 10 kuadrat darab 100. So dapat 60 Sebab yang ini nanti kamu kena 10 ni bagi dengan 1 meter square ni. 1 meter square. So 6 per 10 darab 100 terus. So, jawapan dia yang C lah. Okay, misalnya soalan ni dia tanya, okay, calculate the density. Kira pokok lah. Kira pokok. Kamu tambahlah 1 tambah 8 tambah 4 tambah 7 tambah 12 tambah 2. Okay, per juga dengan 10 sebab dia ada 10 kuadrat. So dia akan macam average lah, setiap kuadrat ada berapa pokok. Okay, last kali kalau dia minta kira area, kamu kira yang bahagian sini lah. Tambah. So kira area per 10 sebab dia ada 10 kuadrat. So dia akan tengok macam average lah, average area pada setiap kuadrat. Ini untuk calculate the area coverage. 3 kiraan untuk kuadrat sampling. Make sure kamu tahu yang mana satu. Dia boleh keluar yang mana-mana saja. Dia boleh tanya frekuensi, density ataupun area. Kalau frekuensi paling senang, kira kuadrat. Density, kira bilangan pokok. Area coverage, kira area. Selamat tidur dah ke semua ni? Faham cikgu, faham. Faham cikgu. Okay. So cikgu cover terus untuk kuadrat sampling tu. So next time kalau keluar soalan kuadrat sampling, hopefully dah tak ada salah dah. Semua betul Betul. Okay, soalan 34 ni pun ada. Sebab kan dalam kamu punya buku teks tu, pasal food security ni pendek je. Tapi sebenarnya dia boleh buka cerita ni besar sebenarnya tau. So kita pergi pada food security ni, dia kata kita akan mengalami food crisis in the future. So which of the following action should be taken by Malaysian? Cuba bagi sikit kamu punya yang paling kamu rasa paling tepat. Berdasarkan pilihan jawapan ni kan. Cikgu nak kamu tulis dekat situ 2 yang kamu rasa jawapan yang paling tepat sekali. 1, 2, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3, 1, 3. Betul lah. Betul. 1, 3, 1, 2. Min 1, 2. Adam 1, 3. Okey. Alisa 1, 3. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok kan 1, 2, 3 ni betul lah 1, 2, 3 betul. Tapi kita itulah dalam kebanyakan soalan bila kamu
dapat soalan, kita anggaplah tak ada soalan yang salah. Kita anggap semua soalan ni betul. Maksudnya tak ada kesilapan dalam soalan. Kita anggap macam itulah. Kecuali memang kamu rasa something wrong with the question, memang something wrong sangat-sangat, bolehlah tanya pengawas. Tapi kebanyakan soalan kita anggaplah semua soalan betul. Jadi kita anggap soalan tak ada masalah. Kalau ikutkan memang dapat 1, 2, 3 dan permulaan cikgu pilih 1 dengan 3. Sebab apa ya? Sebab cikgu rasa dia nak dalam bentuk pukal ni. Dia nak food supply in bulk dalam kuantiti yang banyak. So kalau dalam kuantiti yang banyak, cikgu anggap urban agriculture tak boleh dapat dalam kuantiti yang banyak. Okey, tak boleh dapat dalam kuantiti yang banyak. Jadi that's why cikgu pilih 1 dengan 3. Tapi kemudian cikgu baca balik semula dan even urban agriculture ni tak ada dalam kamu punya buku pun. Tak ada langsung perkataan ni keluar dalam your textbook pun. Tapi macam mana cikgu akhirnya cikgu pilih urban agriculture ni, cikgu abaikan jawapan nombor 3 because cikgu tengok dia nak action by Malaysian. Apa tindakan yang as a normal person atau as a citizen lah, apa tindakan sebagai rakyat yang kita boleh lakukan. Sebagai rakyat, kamu tak boleh bridging the technology gap ni. Ini adalah tugas government. As a citizen ataupun as a Malaysian biasa macam kita ni, kita hanya boleh reduce waste dengan buat urban agriculture. Sebab kan kalau kamu tengok dalam textbook kamu, food security ni salah satu dia pentingkan akses untuk dapatkan makanan yang segera, segar, sihat macam tu. Maksudnya kamu mampu nak dapatkan makanan tu dalam kadar yang segera dan dia fresh. Kenapa cikgu pilih urban agriculture? So urban agriculture ni kalau diterapkan dekat bandar, so tak perlulah lagi semua macam contoh sayur-sayuran atau buah-buahan tu nak dibawa daripada kampung ke, tak perlu dah. If semua orang dah buat urban agriculture ni, ada je tempat kosong, dia buat. Contoh sekarang ni dah ramai orang buat dekat sekolah-sekolah. Ada kosong-kosong kat sekolah, dia dah buat kebun. So access of food tu lebih mudah. Dia ada dalam food security tu punya komponen tu. Access of food dalam lebih mudah, easier to get dan juga fresh. That's why cikgu rasa urban agriculture ni lebih sesuai untuk ni. Tapi cikgu tak kata 3 tu salah, 3 tu pun betul juga. Tapi sebabkan rakyat, dia lebih kepada 1 dan 2. So itulah dia antara soalan yang kita boleh jangkakan lah betapa kamu nak kena analyse the question tu one by one. 35, cikgu buat laju je so kita dah masa dah suntuk ni. Okay, 35 cikgu tolong buat untuk kamu Okay, kat sini ada heterozygous pea plant. Okay, flower colour dengan height. So dia heterozygous Okay, P adalah dominant allele untuk purple flower. So satu lagi white flower, P kecil lah. Okay, T adalah dominant untuk tall. So P kecil ni untuk dwarf lah. Dia kacukkan heterozygous plant dengan homozygous recessive. Okay, heterozygous macam ni. P besar, B kecil. P besar, T kecil. Dikacukkan dengan homozygous recessive, P kecil, P kecil, P kecil, P kecil. So dihabit cross seboleh-bolehnya memang kena buat Punnett square. So Punnett square ni, yang pertama ni dia boleh jadi semua jenis tau. Okay, dia boleh jadi 4 jenis gamet. Dia boleh jadi gamet P besar dengan T besar, P besar dengan T kecil, P kecil dengan T besar, P kecil dengan T kecil. So dia akan jadi 4 jenis gamet macam ni. So yang satu lagi ni, dia tak ada jadi gamet lain lah, hanya dia boleh jadi gamet P kecil, T kecil je. So P kecil, T kecil, P kecil, T kecil, P kecil, T kecil. So yang ini sebenarnya kamu tak payah buat semua ni. Kamu buat dengan bawah ni pun semua sama je. So kamu hanya buat atas je. So atas ni akan jadi P besar, P kecil, T besar, T kecil. Okay, P besar, P kecil, P kecil, T kecil. P kecil, P kecil, T besar, P kecil. Okay, this one P kecil, P kecil, T kecil, T kecil. Okay, so dia akan jadi semua ni 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1. Ingat tak kita ada nisbah yang 9, nisbah 3, nisbah 3, nisbah 1. Kan ada yang kita buat tu kan dapat ni.
Yang itu kalau kacukan antara apa dengan apa. Kalau yang ini adalah hasil daripada dua-dua heterozygous. P besar, P kecil, T besar, T kecil dikacukkan dengan P besar, P kecil, T besar, T kecil. Yang this one will get dia punya ratio dia 9, ratio to 3, ratio to 3, ratio to 1. Tapi kes yang ini tak. Dia dapat 1 to 1 to 1, 1 to 1 macam tu lah. Tak perlu buat semua yang ni. Tapi yang this one kena buat semua. Kena buat sampai habis sebab dia semua lain. Okay, yang ni jawapan dia C. Cikgu laju je ni dah nak habis masa dah. Okay, yang ini sepatutnya senang je ni. Tapi kamu tengok je lah ni Cikgu tunjukkan secara ringkas je. Okay, carrier female. Ni yang normal Okay, ni sebabkan dia jadikan carrier. So hemophilia dia recessive dia H kecil. Okay, kahwin dengan lelaki normal X. Ni normal Okay, Y sebab dia lelaki. Okay, yang ni masalah dia dia kata semua anak perempuan dapat hemophilia, memang tak lah. So sebabkan dia akan dapat anak dia sama ada H besar, H kecil. Ni carrier, the last one. X, H kecil. Okay, yang ni anak dia cikgu, yang ni sebelah sana cikgu tak muat masuk sana. Okay, so kat sini dia kata all daughters are hemophilia, memang tak lah sebab ada daughter dia yang ni normal. Satu carrier, ni carrier. Okay, memang tak lah A masalah. Okay, all son are hemophilic. Okay, bukan juga. Semua tengok ni ni normal Ni normal sebab H besar. Satu hemophilia. Okay, ni pun salah. Okay. So ni anak dia cikgu buat macam tu. Okay, the probability of male offspring of couple RS couple hemophilia is 0.1. Yang ni betul Dia bukan kira semua sekali. Yang ni dia ambil yang son sahaja. So yang son dia 50% dapat normal, 50% dapat hemophilia. Yang ni dia ambil kiraan untuk male offspring sahaja ataupun untuk son sahaja. So yang ini yang betul ni. Dia abaikan yang female. So dalam sesetengah pengiraan dia ada macam ni. Dia bukan nak tengok keseluruhan, dia nak tengok untuk dia dah spesifikkan lelaki sahaja ke ataupun perempuan sahaja. So yang ini jawapan dia C lah. So dia kata kat sini probability of normal female offspring couple. Okay, memang salah lah ni sebab ada normal ni normal. Okay, variation macam biasa ni sama benda yang cikgu bincang dengan kelas cikgu sebelum ni. Ini variation apa? Discontinuous. Discontinuous. Sebab apa kata discontinuous? Dis ke? Betul cikgu. Kenapa kata dis? Sebab graf dia macam jarak. Okay, very good. Okay, benda yang sama je. Cikgu tanya hari tu, kelas cikgu pun sama tapi hari tu dia orang tak dapat jawab. So hari ni patut dah dapat jawab lah sebab dia adalah bar chart. Sekiranya dia adalah bar chart, tak kisahlah dia bentuk bell shape ke, dia bentuk normal distribution ke, as long as dia adalah bar chart, automatically dia adalah discontinuous. Okay, discontinuous dia tidak bersambung sebab semua ni adalah kualitatif yang berbeza. Dia benda yang berbeza, so dia tidak boleh bersambung lah dia punya trait tu. Discontinuous ni dia dikawal oleh biasanya 1 to 2 allele sahaja. Dia tak boleh banyak. Okay, sama ada kamu ada, kamu tak ada. Ada tak ada, macam tu je lah. Dan dia not influenced by the environmental. Pun environmental tak boleh menukarkan kamu punya sifat yang disebabkan discontinuous tu. Dia hanya genetik dan hanya 1 or 2 allele. Okay, dan juga dia kualitatif lah. Boleh gulung lidah, tak boleh gulung lidah. Macam tu je. Jadi tak ada pengukuran lah. Sejauh manakah kamu boleh menggulung lidah. Berapa skala penggulungan lidah, tak ada. Dia kualitatif sahaja. Okay, so yang ni discontinuous. Ini salah lah Dia tak boleh several gene. Dia mesti 1 or 2 gene sahaja. Okay, kualitatif betul. Represented by normal distribution salah sebab dia boleh jadi sebarang sahaja bentuk graf. Example, variation, blood group dengan thumbprint pattern. Yes. So jawapan dia 2 dan 4. Okay. 39. Okay, semua orang tahu untuk nak treat the inherited disease, semua orang tahu kita akan guna gene therapy. Tapi apakah satu lagi teknik yang digunakan dalam genetic engineering?
So satu lagi adalah DNA profiling. Okey, jangan ingat DNA profiling untuk kes-kes jenayah sahaja, untuk forensik sahaja, bukan. Termasuk juga DNA profiling ni untuk detect kalau ada inherited disease, so dia boleh digunakan, lepas tu kita boleh treat dengan gene therapy. So dua ni. Okey, tolong buat bacaan sikit apa dia bioinformatik. Kenapa kita tak boleh terima jawapan bioinformatik, tapi sebenarnya dalam ni tak ada lah, 1 dengan 4 tak ada. Jadi tak boleh buat pun 1 dengan 4 ni, bioinformatik tak boleh. Tapi DNA profiling ni memang betul lah. Bioremediation tak jauh sangat lah. Bioremediation ni kan, kamu guna tak apa bioremediation ni? Cleaning of oil spill. Okay, very good. Kita guna, kalau dalam syllabus kamu, salah satu dia kita guna untuk cleaning oil spill. Okay, sebenarnya bioremediation ni untuk reduce pollution lah. Reduce pollution by using microorganism. So contohnya pollution oil spill ni kan, yang guna bakteria seperti soalan dalam trial Okay, so memang taklah 3 dan 4. Jawapan D. Okay, last sekali lah ni. 3 tunjuk juga. So ni pasal kentang sebenarnya kita memang ada dalam syllabus pasal potato ni. So dia adalah makanan ruji untuk certain people yang duduk dekat kawasan sana lah. So bila potato ni dia sering ada kejadian frost formation, jadi dia orang menjalankan recombinant DNA dengan satu plant lain yang dia panggil sebagai Arabidopsis Arabidopsis ni dia ada sejenis wheat rumpai. So wheat ni dia ada kelebihan dia frost resistant ataupun kita panggil apa, freeze tolerant. Dia tahan pada keadaan sejuk. So kita ambil dia punya bahagian gene wheat ni yang tahan pada sejuk tu, so kita insert ke dalam potato ni. So dia jadilah potato yang kita panggil sebagai genetically modified plant. So lepas tu dia jadi frost resistant ataupun freeze tolerant. Dia tolerant kepada keadaan yang lebih sejuk lah. Dekat sini kamu tengok advantage dia bukan nak disadvantage dia nak advantage untuk teknologi yang kita panggil sebagai genetically modified plant. Okay, dia punya advantage dia cause extinction of natural crop, ini adalah disadvantage. Memang tapi dia adalah disadvantage. Causes crop to become resistant to the same type of disease, ini pun disadvantage. Sebab tu kita tak boleh terima yang ni. Okay, produce super wheat, yang ini pun disadvantage. So jawapan dia produce high quality transgenic crop. Okay. Kenapa kamu tak jawab yang D Kamu tahu tak beza genetically modified dengan nama transgenic ni? Sama kan? Sama, ya. Genetically modified, maybe kamu dah modify gene dia tu. Tapi maybe kamu modify gene yang sedia ada je. Maksudnya tak ada foreign gene yang masuk. Tetapi bila ada foreign gene yang kamu masukkan daripada luar, kamu insert masuk, yang itu dia adalah genetically modified yang kategori transgenic. Maksudnya genetically modified juga, tetapi kita dah masuk foreign gene kat dalam tu, jadi dia genetically modified yang juga dinamakan transgenic crop. So dia sama je sebenarnya. Cuma genetically modified ni dia boleh jadi dua keadaan, sama ada dia kekal dengan genetik yang asal, cuma kita modify kedudukan genetik tu, ataupun dia boleh jadi kita insert new gene ke dalam dia.